Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Yang mana yang ada masuk ni alhamdulillah. Okey, semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kena duduk rumah je kan? Okey. Okey, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita yang lepas berkaitan dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Kepada sesiapa yang membuka buku teks, boleh buka muka surat 6 bahagian bawah sekali. Okey, yang lain tu boleh tutup mic . Kalau nak bertanya saja baru buka mic. Boleh? Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, siapa tu? Umi Maiza. Tutup mic sekejap. Okey, bagus. Okey, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita yang lepas berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Okey, semua dah dapat tengok kan? Skrin yang ada ni. Dapat? Okey, kita pergi yang bawah sekali tu yang bertulis qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang pertama, qiyamuhu ta'ala binafsi artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Okey, kat sini bermaksud Allah Ta'ala ni dia tak macam manusia, macam kita manusia normal ni, yang mana manusia ni dia ada tahap kelahiran dan juga kematian. Ini membawa maksud bahawa manusia ni dia memerlukan orang lain untuk dia ni tercipta ataupun terhasil. Sebagai contoh macam kita ni ibu kita yang melahirkan kita, bukan? Jadi kalau ibu kita tak ada, jadi kita pun tak adalah. Itulah yang dimaksudkan dengan berdirinya dengan sendiri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu tak macam manusia lah. Dia ni berdiri dengan sendiri. Dia ni tidak diperanakkan. Maknanya kita tak boleh nak nafikan lah kejadian dia ni. Kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, buka muka surat sebelah, muka surat 6, muka surat 7. Okey, yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, bermakna Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang lain. Okey, ini membawa maksud yang Allah Ta'ala ni tidak seperti manusia, yang mana manusia ni dia memerlukan pertolongan daripada orang lain. Tapi Allah tak macam ni. Allah ni dia tidak memerlukan pertolongan orang lain. Sebab itulah kita memanggil Allah ni dengan sifat apa? Maha berkuasa. Jadi Allah ni dia paling berkuasa, jadi dia tak memerlukan pertolongan orang lain seperti manusia. Okey, yang ketiga, Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu pun. Sebaliknya, makhluklah yang memerlukan dan mengharapkan kepada Allah. Okey, dekat sini bermaksud yang kita ni sebenarnya manusia ni memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak kira lah pertolongan yang macam mana sekalipun. Tetapi Allah ni sebaliknya. Allah ni tidak memerlukan pun pertolongan daripada sesiapa pun. Daripada manusia, daripada contoh malaikat, dia tak memerlukan. Itulah sifat Allah Ta'ala. Okey, yang keempat. Okey, semua dengar? Dengar suara Ustaz? Okey, alhamdulillah. Okey, yang keempat itu adalah dalil nakli sifat qiyamu ta'ala binafsi. Okey, Ustaz baca dia punya makna. Artinya, oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah, yakni dalam segala perkara. Sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Ni macam Ustaz cakap tadilah. Yang manusia ni sesungguhnya ia bergantung kepada Allah Ta'ala. Manusia ni kalau nak apa pun, kita ni sebagai umat Islam kena buat apa? Berdoa. Sebab berdoa tu adalah senjata umat Islam.
Jadi kalau kita ni nakkan apa-apa, contohlah kita nak kereta baru ke apa, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita punya doa tu dimakbulkan. Tapi doa juga, tapi usaha tu kena ada juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memerlukan pun pertolongan daripada sesiapa pun. Sebab tu dia ni dikatakan maha berkuasa. Okey, seterusnya kita sambung pada bahagian bawah ni, iaitu wahdaniyah. Okey, yang pertama, wahdaniyah artinya esa atau tidak berbilang. Okey, esa ataupun tidak berbilang ni bermaksud Allah ni tak macam manusia. Allah ni hanya ada satu saja. Kalau manusia, kalau kita perasan ramai kan manusia kat muka bumi ni, sampaikan tidak terkira, betul? Tapi Allah ni lain. Allah ni esa. Allah ni dia hanya ada satu je. Sebab tu lah dikatakan tidak terbilang. Okey. Setakat ni ada sebarang apa-apa pertanyaan, boleh tanya kat Ustaz. Ada yang tak faham ke, boleh tanya. Semua faham? Ni siapa ni, bos siapa? Bos faham? Okey, kalau tak ada pertanyaan, Ustaz pergi sambung pada yang lain. Okey, yang kedua. Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Bermakna Allah Ta'ala esa dan tunggal pada zat, sifat dan perbuatan. Okey, ni sama jugalah maksud yang Ustaz telah bagi tadi. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia ni hanya ada satu saja. Kita tidak boleh mengatakan yang Allah ni ada dua, Allah ni ada tiga. Itu sama sekali tidak benar. Okey, yang ketiga. Alam ini dengan segala keindahan dan aturannya menjadi bukti terhadap kewujudan dan keesaan Allah Ta'ala. Okey, kalau kita perasan, alam semesta ni semua, segala apa yang ada dalam muka bumi ni, semuanya adalah ciptaan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat situlah yang menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala ni. Memanglah kita ni tak nampak Allah Ta'ala, betul? Kita tak boleh tengok Allah Ta'ala sekarang ni. Tapi dengan adanya kewujudan seperti manusia, adanya pokok, adanya langit, bukit, gunung ganau, tu semua membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya ada. Tapi hanya kita saja manusia yang tidak boleh melihat dengan mata kasar. Jadi justru itu Ustaz ingin mengingatkanlah bahawa kita ni tidak boleh mempersoalkan kenapa manusia ni tidak boleh melihat Allah. Kita tidak boleh mempersoalkan macam tu. Sebab itulah dalam Islam adanya iman dan juga ketakwaan. Itu yang menunjukkan kita bahawa kita ni beriman tak dengan Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, kita ni beriman tak? Kat situ membuktikan kita ni hamba Allah yang mendengar arahan ataupun sebaliknya. Okey. Kita pergi ke muka surat 8. Okey, semua dapat tengok muka surat 8 ni kat skrin? Dapat? Okey. Kejap ya. Okey, seterusnya. Yang keempat, muka surat 8 Yang keempat, dalil nakli sifat al-wahdaniyah. Okey, Ustaz baca dia punya erti. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dekat sini bermaksud apa? Tiada Tuhan lain yang layak kita sembah selain daripada Allah. Ini bermaksud sebagai contoh, kalau kita perasan macam orang agama lain dia menyembah berhala tu semua kan, menyembah matahari. Jadi kita sebagai umat Islam tak boleh macam tu lah. Kita ni kena berpegang teguh kepada ajaran kita. Apa ajaran kita? Agama Islam. Jadi kalau kita ni beragama Islam,
kita kenalah menyembah Allah Ta'ala, betul tak? Kalau kita ni tidak menyembah Allah Ta'ala, itu bermaksud apa? Bermaksud kita ni tidak berimanlah kepada Allah. Jadi tiada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. Okey, seterusnya Al-Qudrah. Okay, Al-Qudrah ni, Al-Qudrah artinya berkuasa. Okay, kat sini Ustaz dah cakap tadi kan yang Allah ni maha berkuasa. Ni yang dikatakan Al-Qudrah, iaitu berkuasa. Berkuasa ni apa maksudnya? Maksudnya tiada siapa pun dekat muka bumi ni ke, kat alam semesta ke, yang boleh melawan kekuasaan Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni lah yang paling berkuasa. Okey, sekuat mana pun kita manusia, sebesar mana pun kita punya badan, itu tidak menunjukkan yang kita ni lagi berkuasa daripada Allah. Jangan sesekali berfikir macam tu. Sebab Allah ni maha berkuasa. Siapa yang menciptakan kita? Allah kan. Jadi Allah ni lagi berkuasa lah daripada kita. Jangan sesekali kita mempersoalkan yang contohlah, aku ni tak pernah nampak Allah, jadi macam mana aku nak sembah Allah? Tak boleh bertanya macam tu. Sebab kita ni beriman kepada Allah berdasarkan dengan bukti-bukti ataupun bukti kewujudan yang telah kita nampak kat bumi ni. Yang alam ni semua Allah yang ciptakan. Okey, yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Qudrah, bermakna Allah Ta'ala berkuasa secara mutlak untuk mengadakan dan mentiadakan sesuatu perkara. Okey, ini bermaksud Allah ni dia berkuasa lah. Contohlah, dia nak apa-apa saja. Contohlah, dia nak seorang hamba dia ni, contoh, mati pada hari esok. Dia mampu buat benda tu. Dan yang tadi benda yang tiada tu dia boleh tiadakan kan. Dia pun mampu buat macam tu. Tapi manusia tak boleh. Betul tak? Allah ni berkuasa. Okay, sorry ada bunyi pula. Allah ni berkuasa. Contohlah dia nak menurunkan bala dekat muka bumi ni. Contohlah dia nak menurunkan tsunami ke apa. Dia mampu membuat perkara tu. Tapi kita manusia mampu tak? Tak mampu kan? Jadi itu yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia ni bersifat berkuasa. Tak seperti manusia. Okey. Yang keempat ni adalah dalil nakli sifat Al-Qudrah. Yakni artinya sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini bermaksud Allah ni lah yang paling berkuasa dalam apa jua sekalipun keadaan. Tiada siapa pun yang boleh melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita nak melawan Allah. Tapi kat dunia sekarang ni dah banyak lah kita lihat. Memang pada zahirnya kita tak nampak dia melawan Allah. Tapi dengan cara apa? Bagi contohnya, Ustaz boleh bagi contoh, Allah menyuruh kita umat Islam untuk menunaikan solat. Tapi ada kalangan kita yang tidak apa? Tak menunaikan solat. Itu dikira apa? Kita ni dikira mencabar Allah ataupun kita melanggar lah perintah Allah ni. Jadi jangan sesekali kita bersifat macam tu. Kita ni dekat muka bumi ni kerdil je. Kita ni kecil je. Allah tu yang menciptakan kita. Jadi kita kena dengar lah apa segala yang Allah perintahkan pada kita tanpa sebarang alasan. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh bertanya. Boleh buka mikrofon, tanya dengan Ustaz. Semua faham? Okey, boleh jawab. Buka mikrofon. Faham? Ya, faham? Okey, Ustaz anggap semua faham Okey, Alhamdulillah ada yang faham. Okey. Kita sambung di muka surat 8 Betul semua faham? Ke ada yang tak faham tapi cakap faham? Ya, cikgu. Betul Oh, tu betul-betul faham tu. Bagus. Okey, jadi boleh sambung ke seterusnya, boleh? Boleh, cikgu. Oh, boleh. Kuat betul suara Boleh bersemangat tu nampaknya.
Okey, semoga kita yang berada dalam kelas Google Meet pada hari ini diberkati oleh Allah. Walaupun kita tidak dapat pergi ke sekolah kan, berjumpa berhadapan macam cikgu ajar anak murid kan, tapi kita boleh gunakan kaedah teknologi ni. Itulah sebabnya teknologi ni diciptakan, betul tak? Okey, semua faham kan? Okey, Ustaz teruskan pada muka surat 9. Yang mana buku teks tak ada tu boleh tengok kat skrin tu ya. Okey, yang seterusnya adalah iradah. Yang pertama, iradah artinya berkehendak. Berkehendak. Okey, yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Bermakna Allah Ta'ala berkehendak secara mutlak untuk menentukan sesuatu perkara. Okey, dekat sini membawa maksud bahawa segala apa-apa yang terjadi dekat muka bumi ni adalah semuanya apa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia kata ya, maka terjadilah benda tu. Kalau dia kata tidak, maka benda tu tidak akan terjadi. Okay, sebab itu dia katakan Allah ni maha berkehendak. Kalau dia nakkan sesuatu benda tu memang tak ada apa orang kata mustahil lah. Semuanya akan tercapai juga. Tidak macam manusia. Macam kita contoh Ustaz. Macam dah rancang bulan depan contohlah Ustaz rancang nak pergi bercuti contoh. Tapi kadang-kadang ada masalah yang datang kan. Jadi tak dapat untuk apa bercuti. Itulah sifat manusia. Dengan apa? Manusia ni bermaksud diorang ni semua kerdil dan juga lemah. Memerlukan bantuan daripada Allah. Tapi Allah ni tidak. Betul. Okey, kita sambung. Yang nombor 3. Segala perbuatan Allah Ta'ala adalah menurut kehendaknya, bukan kerana diperintah atau dipaksa, bukan berlaku secara tersilap dan bukan berlaku secara tidak sengaja. Ini bermaksud segala apa yang berlaku dekat muka bumi ni ataupun segala apa yang Allah berkehendak. Ni Allah ni tak ada siapa-siapa pun yang paksa dia. Maknanya keputusan mutlak Allah yang buat benda ni. Contohlah, Allah nak contoh. Esok Allah nak turunkan hujan dekat Johor. Maka benda tu akan turun, hujan tu akan turun tanpa ada paksaan daripada sesiapa pun. Tak ada orang pun paksa dia. Dia yang buat keputusan tu. Faham? Itu yang dimaksudkan Allah ni berkehendak. Okey. Yang keempat ni adalah dia punya dalil. Ustaz baca dia punya arti ya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendaki. Ni macam tadi lah Ustaz dah cakap. Allah ni Maha Berkuasa. Kalau dia nakkan apa-apa pun, dia nakkan sesuatu benda tu pun, benda tu akan terjadi juga. Tidak seperti manusia. Manusia ni bersifat apa? Lemah, kerdil, memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan bantuan daripada manusia lain. Itulah sifat manusia. Jadi kita ni kat muka bumi ni janganlah sesekali kita rasa macam kita ni hebat. Kita rasa kita ni hebat daripada orang lain. Janganlah sesekali berfikir macam tu. Sedangkan kita hidup sekarang ni pun Allah yang bagi nikmat dia semua. Kita ni bernafas hari ni. Nafas ni siapa yang bagi? Allah yang bagi kan? Nafas ni percuma je. Macam anggota badan kita ni percuma je. Tak ada pun Allah kata okey tiap bulan kena bayar. Bayar bulan-bulan. Okey setiap bulan 200 kena bayar. Untuk bayar duit badan, duit nafas. Tak ada macam tu. Semuanya percuma saja. Sebab tu kita kena menggunakan anggota badan kita ataupun pemberian Allah ni dengan sebaik mungkin. Janganlah melakukan kejahatan ataupun sebagainya. Okey, setakat ni semua faham? Okey, faham Okey, alhamdulillah semua faham. Okey, tukar. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh teruskan Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Kejap ya. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung di muka surat yang ke-9. Boleh tengok di skrin.
muka surat. Okey, kita sambung yang bawah ni tadi. Ustaz lupa pula. Yang al-ilmu ni. Muka surat 9. Okey, yang pertama. Al-ilmu artinya mengetahui. Allah ni bersifat apa? Mengetahui. Ini menunjukkan bahawa segala apa yang akan berlaku, yang belum berlaku, yang tengah berlaku, Allah semuanya dia dah tahu. Tapi kita manusia tahu tak? Macam kejap nanti ni akan jadi apa kat kita? Kita tahu tak? Kita tak tahu kan? Jadi Allah ni maha mengetahui lah. Apa yang akan berlaku kepada kita akan datang. Kejap nanti apa yang akan berlaku. Hebat tak Allah Ta'ala ni? Hebat kan? Hebat. Ya? Okey, kita sambung. Ni tak ada soalan ni kan? Sambung nombor 2. Allah Ta'ala bersifat dengan al-ilmu, bermakna Allah Ta'ala mengetahui secara mutlak terhadap semua perkara dengan terperinci. Ini bermaksud apa? Allah ni tahu semua perkara dengan terperinci ni bermaksud tak ada macam salah sikit pun. Macam contoh apa yang akan berlaku dekat ustaz kejap nanti. Allah dah tahu dah semua tu. Daripada A to Z Allah dah tahu. Tak ada sikit pun benda yang Allah miss ataupun Allah tertinggal untuk mengetahui. Kat situlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni ada yang baru masuk Okey. Itulah yang dinamakan Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Okey, kita sambung muka surat 10. Okey, boleh tengok di skrin ya. Okey, yang atas sekali tu. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengetahui semua perkara sama ada yang nyata atau tersembunyi, sama ada yang telah, sedang dan akan berlaku. Ini bermaksud apa? Allah Ta'ala ni boleh mengetahui semua benda yang nyata ataupun tersembunyi. Yang nyata ni macam mana? Yang nyata ni macam kita lah sekarang dekat muka bumi ni. Allah tahu semua hambanya. Allah tahu apa yang akan berlaku selepas ini kepada dia. Yang sebelumnya Allah tahu, yang tengah berlaku Allah tahu. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah tahu apa yang kita buat semua. Sebab tu lah kita kalau nak buat apa-apa kena fikir dahulu. Jangan buat sewenang-wenangnya. Sebab Allah ni maha mengetahui apa yang kita buat. Walaupun kita menyorot di dalam tempat yang gelap kan, tempat tersempit, tapi Allah tahu apa yang kita buat. Nampak tak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu? Nampak? Jadi kita kenalah beriman kepada Allah, betul tak? Semua orang nak masuk syurga, betul tak? Kalau nak masuk syurga, kenalah dengar perintah Allah. Jangan bagi alasan ke ataupun sebaliknya. Kita buat semua benda tu disebabkan oleh Allah. Okey, seterusnya. Yang keempat, dalil nakli sifat al-ilm. Artinya, dan ingatlah, Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ini tadi Ustaz dah terangkan kan, pasal mengetahui ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada al-hayat. Al-hayat artinya hidup. Okey, yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, bermakna Allah Ta'ala hidup secara mutlak tanpa apa-apa perantara seperti nyawa, udara dan makanan. Okey, ini membawa maksud apa? Yang Allah ni boleh hidup walaupun tak ada apa? Tak ada makanan, tak ada udara. Tapi manusia boleh tak? Kalau tak makan 2 hari boleh hidup tak? Tak makan 3 hari. Tak boleh kan? Tapi Allah ni lain. Allah ni memang special lah kita cakap. Sebab tu lah dia ni sebab tu lah kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni hidup, tapi walaupun tak makan ke apa, dia tetap boleh hidup. Dan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah ni tidak diperanakkan. Bermaksudnya
Allah ni, senang cerita, Allah ni tak macam manusia. Manusia ni macam kita terjadi disebabkan apa? Kita ni dilahirkan oleh ibu, tapi Allah tidak. Allah ni memang dia berdirinya dengan sendiri, tidak seperti manusia. Okey, kita sambung seterusnya. Nombor 3. Allah Ta'ala hidup tanpa permulaan dan tanpa kesudahan serta tidak dapat diketahui hakikatnya. Okey, ini membawa maksud Allah ni dia ni hidup tanpa permulaan. Bermaksud macam kita lah, macam Ustaz cakap tadi. Macam manusia ni hidup permulaan dia sebab apa? Sebab dilahirkan oleh ibu dia. Allah ni tidak. Allah ni berdiri dengan sendiri. Dan dekat sini ada mengatakan tanpa kesudahan. Allah ni tidak macam manusia. Yang manusia ni dia ada permulaan dan juga ada kesudahan. Manusia ni dia akan hidup dan juga akan datang, dia akan mati. Tapi Allah tidak. Allah ni dia punya kehidupan dia tiada kesudahan. Kat situlah yang boleh Ustaz rumuskan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, Ustaz nak pergi balik supaya refresh balik. Okey, qiyamuhu ta'ala binafsi. Okey, yang kita belajar hari ini al-hayat, hidup. Orang je boleh masuk. Al-ilmu artinya mengetahui. Dan juga al-qudrah. Oh, ni siapa ni yang share screen ni? Alia mana satu? Okey, pembelajaran kita pada hari ini sampai di situ saja. Dan Ustaz nak tanya, ada apa-apa soalan? Mana yang tak faham tu ke? Kalau tak faham boleh tanya. Sebab kita belajar dalam keadaan online ni kan. Jadi kalau ada apa-apa tak faham boleh terus bertanya. Ada yang tak dapat masuk ke? Okey, setakat ni semua faham apa yang Ustaz ajar hari ni? Faham. Oh, Alhamdulillah faham. Yang lain faham? Azwin faham? Faham. Betul faham ni sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, Ustaz nak cakap lah, ni Ustaz ada rakam. Jadi kalau yang mana yang ingin merujuk balik, Ustaz akan hantar video ni dekat grup WhatsApp. Jadi boleh tengok balik video ni. Mana yang tak faham tu kan, boleh tanya balik. Kalau apa-apa tak faham boleh direct WhatsApp dengan Ustaz. Boleh bertanya apa yang tidak faham. Okey, semua dah faham kan? Betul, dah faham? Betul. Woi, yakin. Baguslah kalau faham. Alhamdulillah. Kat rumah tu jangan lupa ni buat kerja rumah semua, okey? Ni ramai juga yang tak masuk ni. Tapi tak apa, nanti Ustaz akan share videonya dekat WhatsApp ya. Ada juga yang masuk lambat. Tak apa, Ustaz faham. Kadang-kadang ada masalah internet ke apa kan, tak apa. Nanti boleh tengok balik video yang Ustaz bagi dekat dalam WhatsApp, okey? Okey, Ustaz rasa setakat ini saja kita punya kelas pada hari ini. Tapi betul ni, tak ada yang nak tanya? Tak ada ya? Tak ada. Oh, tak ada. Betul. Okey. Okey, kita tutup kita punya kelas pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Tak apa, baca dalam hati, tak apa, baca kat rumah.
Okey, jangan lupa pesan Ustaz. Kalau ada yang tak faham ke apa, boleh bertanya. Dan boleh rujuk kembali video yang Ustaz akan lampirkan dekat grup WhatsApp nanti ya. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah keluar. Hmm.